الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 110 hingga 114 yang kita belajar pada minggu ini. Daripada hari Isnin hingga hari Jumaat kita melewati kepada 5 halaman yang memberi pencerahan kepada kita, yang memberi ketenangan kepada kita. Ia adalah satu nur, satu cahaya yang sejuk, yang menyejukkan hati kita dalam kala kita menghadapi pelbagai kemelut cabaran dalam kehidupan. Inilah Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat kekal. Dan pada hari ini kita bersama dengan tetamu jemputan kita, Al-Fadil Ustaz Dr. Anwar. Ini yang kita tunggu-tunggu Ustaz ya. Ya. Untuk ahlan Ustaz ke My Quran Time. Sahlan, terima kasih. Dan juga kepada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Ustaz, kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini, banyak perkara kita nak bincang ni. Terima kasihlah Doktor berkunjung ke teratak kita bersama dengan sahabat-sahabat My Quran Time Ustaz. Betul. Alhamdulillah, terima kasih juga atas jemputan buat sekian kali ini ni. Insya-Allah. Dan jangan sikit Ustaz selalu insya-Allah. Pasal banyak lagi halaman ni yang kita ingin belajar bacaan yang tepat dan kita ingin memahami ilmu-ilmu berkaitan dengan bacaan ini, kerana ini adalah satu pelaburan yang amat berbaloi ya. Lan tabur istilahnya di dalam surah Fatir bercakap tentang kalau kita tilawah, kita baca dengan betul, kita cuba faham. Ini adalah satu usaha ya. Kalau kita mungkin sudah mendengar belanjawan baru-baru ini, ada yang kata dia dapat bahagiannya, ada yang tak berapa dapat, tetapi Al-Quran confirm semuanya dapat, subhanallah ya. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu program kita pada hari ini. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tarmizi ya Ustaz ya. Kali ini Ustaz Tarmizi sebelum kita mendengar ayat demi ayat ya, seperti mana yang kita baca sebentar tadi, bermula ayat ataupun halaman 110. Tapi kita mula dulu Al-Fatihah. Sila Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Saya mulakan Fadil Ustaz Dr. Anwar bin Hasin, sahabat saya yang kita asing bagi kita, selalu mewarnai My Quran Time. Terima kasih buat kesekian kalinya sudi bertamu. Dan tentunya sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, kalau di sekitar Lembah Kelang ini hari Minggu Ustaz, berada di rumah barangkali, kalau di Selangor, wilayah sekitar ni, kita tak boleh keluarlah. Jadi inilah masa untuk bersama dengan Quran barangkali. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita di Pantai Timur barangkali ada yang bekerja hari ini tapi masih juga menjadikan Al-Quran sebagai
geng ataupun sahabat di sebelah tu sambil buat kerja dengar. Dan bertuah hari ini bersama dengan Dr. Anwar dapat dengar bacaan. Dan kita ada beberapa perkara menarik hari ini. Ya, nantikan dulu. Ya, jom baik. kita mulakan. Kita mula dulu dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mohon izin Dr. Allah fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan Fatihah kita baca sebentar tadi. Kita memohon hidayah yang juga dicerahkan, diterangkan lagi pada ayat 16 yang dibacakan oleh Ustaz Dr. Anwar Hasin sebentar tadi. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah, iaitu Allah memberi hidayah dengannya. Apakah nya itu? Merujuk kepada kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa yang ingin mengikuti keredaannya. Ya, jadi bagi tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time pada hari ini, sebenarnya tuan-tuan adalah orang-orang yang betul-betul mengambil panduan, dan kita doakan ini istiqamah untuk anak cucu kita, untuk generasi kita, kerana ini peringatan yang diberikan, pernah diberi pada ahli kitab. Kalau kita lihat pada ayat 15, ahli kitab ni siapa? Orang-orang yang mempunyai kitab di kalangan Bani Israel ataupun di kalangan Yahudi dan Nasrani. Masih kekal sampai sekarang ada orang yang beragama Yahudi, Nasrani, ini digelar ahli kitab. Tetapi yang kita dah dalami pada minggu-minggu yang lepas, kita bercakap tentang utul kitab. Jadi pada hari ini mungkin kita nak memulakan bersama dengan Ustaz Dr. Anwar. Bila bercakap tadi ayat 16 ini Ustaz ya. Biasanya hari Ahad ini kita bincang dia punya hukum tajwidnya, kan? Tapi pasal Dr. Anwar ni mengajar juga Al-Quran di Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi mungkin Ustaz dalam tajwid ada tadabbur. Kalau boleh Ustaz sampaikan sampai jiwa kita terhibur. Sila Ustaz. Masya-Allah, subhanallah. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih Tuan Fazrul. Ataupun kita boleh gelar ustaz lah. Ustaz ni bukan semestinya orang tu bekerja dalam sektor pendidikan agama. Seorang yang ada ilmu agama juga boleh digelarkan sebagai ustaz. Jadi dalam ayat yang ke-16 ni tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah sekalian, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kesinambungan kepada ayat sebelum itu, iaitu ayat ke-15. Berkenaan dengan Allah Ta'ala mengatakan kepada ahli kitab, sesungguhnya Rasul kamu telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal daripada isi kitab yang kamu sembunyikan. Dan juga bila sampai kepada ayat 16, Allah Ta'ala menerangkan bahawasanya kitab Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad itulah sebagai petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keredaannya dan jalan yang selamat. Dan kita sedia maklum bahawasanya memang Al-Quran itu diturunkan sebagai hidayah dan petunjuk buat umat manusia. Bagi siapa yang mengikut Al-Quran, yang mengambil Al-Quran sebagai pedoman jalan hidup, sudah tentu dia akan berjaya dan dia akan mengeluarkan orang tersebut dalam arti kata keluar yang sebenar-benar keluar daripada kegelapan, iaitu tiada hidayah kepada ada hidayah. Yahdi billah, maksudnya wa yukhrijuhum minadh dhulumat, keluarnya daripada kegelapan kepada cahaya. Dan akan diberi kepada mereka itu petunjuk, cahaya ila siratim mustaqim, kepada jalan yang benar. Jadi kita saban hari mengikuti Al-Quran Time daripada hari ini dan hari-hari yang lalu dan hari akan datang. Seharusnya mengambil pedoman pada Al-Quran ini bahawasanya sesungguhnya Al-Quran ini memang sentiasa memberi petunjuk kepada kita sepanjang zaman. Khususnya bagi orang-orang yang mengambil Al-Quran sebagai mengambil secara serius Al-Quran itu sebagai petunjuk. Tapi malang sekali, sudah tentunya bagi siapa yang tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk ataupun pedoman hidup dia, sudah tentu dia akan menjadikan hidupnya itu gelap gelita tanpa sebarang cahaya. Jadi Al-Quran itu sendiri sebenarnya cahaya, nur
Nur itu cahaya. Cahaya itu bukan boleh diterjemahkan sebagai keadaan terang benderang semata-mata dari segi fizikal lihat begitu, tetapi cahaya itu disebut di sini adalah maksudnya adalah cahaya untuk melihat membezakan di mana hak yang batil. Cahaya di hati. Itulah Al-Quran, masya-Allah, yang Tuhan kurniakan kepada kita pada hari ini. Jadi ini adalah sebahagian daripada apa yang kita baca sebentar tadi, doktor, ya, sebagai peringatan kepada kita. Ada istilah di sini ittaba'a ridwanah, ya, maksudnya dia bukan sekadar ikut daripada jauh, ya. Kalau ikut daripada jauh tu mungkin bercakap tentang taah tu ikutlah, dia taat tapi kira sambil-sambil je. Tetapi kalau ittiba' ini ikut secara dekat keredaannya, maksudnya dengan Al-Quran ni yang doktor cakap tadi sebagai cahaya, ia diikuti secara redha, secara suka rela, kan, bukannya macam terpaksalah ikut My Quran Time hari ni contohnya, ya doktor, ya. Dan lebih daripada itu, bila kita baca, memang bacaan Al-Quran ni bila kita belajar waktu kecil-kecil itu dia mencabar juga kita. Kalau saya bukan orang Arab, kan, bila ditegur ataupun mengajar anak sekarang ni pun kadang-kadang dia terlupa nun tertukar dengan ta, kan. Dia kadang-kadang yang tak redanya bukan anak tu lagi, dia ayah ni pun kadang-kadang tak reda. Jadi pengalaman doktor mengajar Al-Quran ini sendiri, kalau macam mana nak memastikan sebelum anak tu, memang anak tu terpaksalah belajar, kan, dia kalau boleh dia nak main iPad, nak main apa sebagainya, tapi membina jiwa reda ketika mengajar. Pasal kalau tak ajar dengan reda, bila lagi anak itu akan dapat Al-Quran? Sila doktor. Ya, betul. Sudah tentunya satu benda yang anak-anak kita pelajari secara sukarela, Ustaz, ya, akan lebih masuk dalam jiwa dia. Ya, dan juga sesuatu yang diberi secara paksa mungkin mengambil sedikit masa. Jadi untuk peringkat kanak-kanak, ya, ada sebuah kajian di Indonesia. Saya lupa madrasah tu nama dia apa, Madrasah An-Nur ke apa, saya tak ingat dah. Tetapi mereka ni menerapkan pembelajaran Al-Quran untuk anak-anak selama 45 minit je, Ustaz Fazrul. Ustaz Tamizi. Kalau kita hari ni kita tengok, kadang-kadang kita suruh anak kita belajar Al-Quran sejam, 2 jam. Tapi sebenarnya kajian menunjukkan kanak-kanak ni dia boleh fokus pada satu perkara tu pada sekitar 40 hingga 45 minit sahaja. Jadi maksudnya cara kita nak menarik perhatian anak kita untuk dekat dengan Al-Quran antara lainnya untuk kita memastikan masa yang kita peruntukkan untuk mereka belajar Al-Quran itu tepat dan tidak terlalu membebankan. Kerana mereka kanak-kanak, Ustaz, kalau kita bagi dia terlalu banyak dan terlalu syadid, orang kata salah sikit tegur, lama-lama dia akan fed up, dia tak nak. Dia akan lari dengan Al-Quran. Jadi kita memainkan peranan untuk dia orang jatuh cinta. Dan yang paling penting sekali, mak ayah sendiri kena tunjuk contoh tauladan yang baik. Mak ayah nak anak-anak baca Quran, mak ayah tak baca Quran. Macam mana anak tu nak jatuh cinta? Jadi yang tengok My Quran Time, dia ibu ayah ikut baca ni, contoh yang baiklah ni. Ya, dan juga mesti mak ayah itu, ibu dan ayah mesti mewujudkan suasana Al-Quran. Macam Ustaz Tamizi saya tengok bila bawa anak dia pergi sekolah dan sebagainya, dan rakan-rakan yang lain juga masang bacaan Al-Quran dalam kereta, di rumah, dan dedahkan mereka dengan rancangan-rancangan berbentuk Al-Quran. Itu satu bentuk cara untuk menarik anak-anak kita dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. InsyaAllah itu sebagai satu galakan, ya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita terus, ya, menunjukkan rasa redha itu, ya, bahawa mengajar itu pun redha, bukannya macam dia nak bawa kepada ridwanah, kan, tapi dalam tu macam bersama dengan dengan musuh, kan. Cikgu yang paling garang ialah cikgu Quran. Okey, jadi yang itu mungkin kita akan boleh bina, ya, dengan kita memahami kepada ayat yang kita baca sebentar tadi, agar kita tunjukkan hasil daripada mengikuti keredaannya, maka kita juga reda bahawa ada silap-silap itu perlu dibaiki, tapi bukan dalam keadaan yang gertak dan juga mak ayah dulu yang tak reda sebelum si anak itu rasa tak suka pada Al-Quran. Jadi itu pada halaman ke-110, dan mungkin kita nak bergerak kepada halaman 111, di mana pada halaman ini bercerita tentang kumpulan Yahudi dan Nasrani.
ya, bermula daripada ayat 18 dan kemudian diingatkan ya ahlul kitab pada ayat yang ke-19 dan diingatkan kembali pada kisah Nabi Musa. Jadi ini lebih kurang flashback doktor ya. Dan bila bercakap tentang flashback dalam al-Quran ini kan, doktor membaca al-Quran, mengajar al-Quran. Sebenarnya flashback sejarah, kalau katakan ketika membaca al-Quran ni, apa kesan taranum, ya, apa kesan bacaan bila ada kisah sedih, ada kisah menakutkan, adakah ianya memberi kesan ataupun macam mana cara bacaan yang terbaik? Ya, betul. Mungkin kita pernah ulas pada sesi-sesi yang lepas bahawasanya taranum ini selain untuk kita memenuhi apa yang Nabi sarankan pada kita untuk membaca Quran dengan suara yang baik, dia juga berfungsi sebagai wasilah untuk kita mencapai tadabbur Al-Quran. Sebab itu kalau kita perasan, mana-mana masjid kita pergi pun, mana-mana tempat yang ada guru Al-Quran, even dalam rancangan Al-Quran Time pun, qarinya bukan dipilih daripada calon-calon orang. Mereka memilih qari seperti Ustaz Tarmizi dan Ahmad Tirmizi, Tir Ketar. Saya satu Tirta tak tahu dah. Kan? Maksudnya yang mempunyai kualiti bacaan yang baik, bukan tajwid sahaja, dari sudut suara dan intonasinya. Intonasi. Jadi kesannya adalah sudah tentu apabila ayat yang dibaca itu mengisahkan tentang sesuatu yang memberi peringatan, contohnya. Nada yang dibaca itu sudah tentu mesti dengan intonasi yang memberi peringatan. Supaya kita bercakap, degaklah Ustaz Tarmizi tak? Kita nak marah orang, kita senyum. Hang buat apa tu? Janganlah buat macam tu, renyih. Kata orang utara renyih kan. Memang tak jadi. Dan begitu juga dengan keadaan sedih. Ayat-ayat yang menceritakan tentang cerita-cerita yang sedih tentang hari kiamat, sudah tentu nada kita tidak sesuai dengan kegembiraan. Jadi itu begitu sekali peranan intonasi dalam kehidupan kita. Jadi kita rasa itu adalah satu yang bertentangan dengan tabiat kejadian manusia yang Allah Ta'ala ciptakan berserta dengan perasaan. Jadi qari itu apabila baca, dia memahami ayat yang dibaca, sudah tentu dia akan mengintonasikan bacaan itu sesuai dengan makna ayat. Jadi di situ bacaan tersebut akan menjadi bertambah berkesan. Sebaliknya sekiranya bacaan itu menunjukkan ayat-ayat yang berbentuk sedemikian tapi dibaca dengan intonasi perasaan yang berbeza daripada apa yang ayat itu cerita, dia hanya tinggal lagu sahaja. Dia hanya tinggal lagu sahaja. Dapat pahala lagi baca Quran tu, tetapi tak sama. Mungkin tadabbur tak sampai. Bila tadabbur tak sampai, lagi susah nak khusyuk. Sebab khusyuk dengan tadabbur ni dia bersekali. Jadi kalau macam kisah Ustaz, biasanya kalau dari segi taranum kan, apa yang sesuai kalau nak cakap tentang kisah-kisah Nabi terdahulu? Jadi dalam maqamat ni dia ada banyaklah, macam kita tahu 7 maqamat. Dalam para pakar bidang taranum menyebutkan ataupun bidang suara ni lah menyebutkan bahawasanya lagu sikah antara lagu yang paling sesuai untuk menceritakan keadaan. That's why kalau kita perasan dalam masyarakat Melayu kita ada satu budaya dipanggil sebagai barzanji, membaca rawi. Betul Ustaz Tarmizi, salah betul kan saya? Betul. Saya tak pakar barzanji ni. Saya tak pandai barzanji, tapi saya tidak memusuhi barzanji kerana dia bukan satu benda yang dilarang. Kita memuji-muji Nabi. Dan barzanji itu adalah sebuah cerita tentang Nabi SAW. Dan biasanya dibaca dengan lagu apa Ustaz? Sikah. Boleh Ustaz bagi contoh sikit tak? Sikit je. Contoh. Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim. Allah, okey Ustaz. Jazakallah sikit ya. Wa yusallim wa yubarik alaihi. Nampak cerita tu? Terima kasih Ustaz Tarmizi. Cerita tu tentang syurga. Subhanallah. Cuba Ustaz baca dengan nada sedih. Sabar contohnya. Tak jadi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul limai. Apa ni sedih pula. Sedangkan dia cerita tentang nikmat syurga itu dan juga selawat kat Nabi dan sebagainya. Maksudnya sepatutnya gembira ya. Gembira. Jadi sikah antara lagu yang sesuai dengan irama mengkisahkan tentang sesuatu. Jadi kalau bercakap tadi satu kisah sikah kan, dan kalau katakan berzanji itu pun dengan lagu sikah. Kalau katakan baca Al-Fatihah dengan lagu sikah, okey. Boleh ya. Sebab Fatihah
Al-Fatihah ni sifat dia masya-Allah satu surah yang merangkumi semua perasaan. Di situ ada perasaan ta'abbud kita, ada perasaan rajak kita, ada perasaan kita tidak mahu, kita minta supaya kita tidak digolongkan dengan orang yang sesat, dan kita ada perasaan meminta, ada perasaan sebagai abd, hamba dan sebagainya. Jadi sebarang lagu untuk surah Fatihah memang tak ada masalah. Saya sebenarnya nak minta kalau Ustaz Tarmizi tadi dah berzanjinya. Berzanji ni baca tak adalah dapat pahala Ustaz ya. Dia cuma bila kita belajar ilmu apa yang ada dalamnya itu memberi kesan hingga kita menghargai perjuangan Nabi itu dapat pahala kan kerana ilmu tadi itu. Tapi kalau katakan Fatihah kita baca confirm dapat pahala. Kemudian dengan lagu sikah itu ia memberi zuk ataupun perasaan hingga kita boleh tadabbur kepada isi kandungannya. Jadi mungkin Ustaz Tarmizi boleh dengarkan Fatihah daripada awal sampai ke akhir. Sila Ustaz. Allah, lagu sikah. Tapi lagu sikah berzanji ya. Saya cuba bismillah. Lagu sikah ni jangan orang bawa Ustaz Tarmizi kan. Jadi cuba pertama dengar kali macam ni mana nak baca dengan lagu sikah. Lagu sikah berzanji. Saya Tapi cuba. Penonton jangan silap. Maksudnya bila baca Fatihah dengan lagu sikah yang dibawa dalam berzanji, bukan kita bawa tajwid berzanji tu sekali dalam Fatihah. Mesti Kita kena bertajwid tu. Tajwid kena paling atas ya. Yes. Okey. Cubalah ni, cuba. Sila fadhal. Subhanallah. Campur rugby sikit Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam ya. Dia bila dengar lagu tu pasal dia sepatutnya jadi kisah Ustaz kan. Dan bila Fatihah itu dikisahkan dia nampak macam kita berada di atas. Ya ketika mendengar tadi itulah saya rasa macam segala pujian bagi Allah dan kemudian ada fasa akan bertemu dengan Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah aku berada di dunia ini nak minta tolong ni ya Allah kan, dan akhir saya tak nak masuk jadi orang yang dimurkai dan disesatkan. Pasal bila cerita dia akan memberi kesan tadabbur yang berbeza berbanding dengan kalau katakan peringatan ya. Jadi rupanya lagu bacaan yang berbeza ini memberi kesan tadabbur yang berbeza, dan ini yang kita belajar pada hari ini secara ringkas. Dan mungkin selepas kita berehat nanti kita akan melihat kembali kisah Nabi Musa pada ayat 20 dan 21 pada halaman 111. Tapi kita berehat dahulu. Kita bertemu kembali My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا
ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 20-21 yang dibacakan sebentar tadi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenanglah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia, Allah SWT, mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dia menjadikan kamu sebagai orang-orang yang merdeka, muluka, waja'alakum muluka wa atakum, dan dikurniakan kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestin yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berpatah balik ke belakang kerana takut kepada musuh, kelak kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Dalam ayat ini, sebagai ulang kaji kita pada hari ini tuan-tuan ya, bercakap tentang istilah ni'mah, uzkuru ni'matallah. Ini pernah kita jumpa berkali-kali, sudah pastinya dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Dan kalau di dalam surah Maidah ini bercerita tentang wudu, solat, dan Allah kata tentang nikmah yang disempurnakan. Selain daripada makanan yang halal dengan peraturan-peraturannya, Allah menyatakan bahawa agama ini sudah disempurnakan. Wa atmamtu. Jadi di sini menceritakan kepada kita bahawa mengingat pada nikmat ini bukan sekadar umat Nabi Muhammad, doktor ya. Dia sebenarnya umat zaman dahulu Nabi Musa pun mengingat nikmat ini adalah cara untuk menyambut kemenangan ya. Tetapi kalau asyik nak ingat komplain saja, ingat ada masalah kan, masalah COVID kita, masalah memang kita ada masalah tapi kalau itu saja difokuskan memang kita tak ke mana. Ini yang diingatkan dalam ayat 20 dan ayat 21 ini bercakap tentang mereka nak masuk ke Palestin ya. Jadi Nabi Musa memberi panduan ataupun galakan pada mereka untuk masuk, jangan pandang belakang. Zaman sekarang ni lah kan, jangan pandang belakang. Mungkin doktor nak kongsikan sikit satu dua poin daripada dua ayat ini yang perlu menjadi panduan dan juga peringatan untuk kita bersama. Ustaz, silakan. Secara umumnya gitulah macam Ustaz Fazrul sebut tadi. Kaum Nabi Musa ataupun Bani Israel ini antara kaum yang kita tahu dikurniakan banyak nikmat. Atas sebab mereka yang bersikap cerewet ataupun banyak karena. Banyak sekali kisah kita temu dalam Al-Quran tentang kisah Bani Israel ini, yang mana mereka saban hari meminta bukti bahawasanya Allah itu wujud. Minta Allah Ta'ala turunkan hidangan daripada langit, minta berbagai-bagai benda ya, sehingga kan mereka berjanji setiap kali mereka minta pada Nabi Musa untuk Allah Ta'ala buat sesuatu ataupun tunjukkan sesuatu, mereka kata mereka akan beriman, baru nak beriman. Tetapi kita dapati bahawasanya kaum Nabi Musa itu, walaupun setelah mereka diberi petunjuk ataupun bukti bahawasanya kekuasaan Allah itu memang benar-benar wujud dan Nabi Musa itu sebenar-benar Nabi, pun mereka tetap tidak beriman hingga akhir.
sawa'un 'alaihim innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sekalipun kamu memberi peringatan pada mereka ataupun tidak memberi peringatan pada mereka, mereka tetap beriman. Jadi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran berkenaan dengan kaum Nabi Musa ini haruslah diberi pengajaran ataupun kita mengambil pengajaran daripadanya. Apa kaitan dengan kita zaman sekarang kalau Ustaz boleh bagi contoh dalam keluarga ke di peringkat? Dalam nikmat yang banyak Allah Taala beri. Mungkin Allah Taala tarik 1-2 nikmat pada hari ini. Kita tidak nafikan seluruh dunia pun sedang berhadapan dengan suasana COVID-19 yang tidak berkesudahan ini. Dan memang sudah tentu keadaan ini menyebabkan ramai yang merasa susah. Pun begitu kita masih ada nikmat yang Allah Ta'ala masih kekalkan pada kita, dan kita juga kena sentiasa kenang nikmat yang pernah Allah Ta'ala beri pada kita. Itu pengajaran dia. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala pernah beri ketika kita senang satu masa dulu mungkin kita telah lupa. Menyebabkan Allah Ta'ala tarik sikit sebanyak nikmat tersebut supaya kita bersyukur apa yang pernah Allah Ta'ala beri pada kita. Dan kita mohon keampunan daripada Allah supaya Allah Ta'ala mengembalikan nikmat yang telah Allah Ta'ala tarik itu. Jadi salah satunya ialah Quran kita lah Ustaz. Ini nikmat yang besar. Dan Alhamdulillah walaupun kita mungkin mengulang beberapa kali bahawa dalam My Quran Time ini, tapi penting pasal apa? Pasal ada orang yang mungkin bila dah sibuk saja Ustaz Quran ni dia dah tak jadi nikmat dah. Pasal ada lagi benda lebih nikmat. Tapi kita harapkan doakan pada tuan-tuan yang berada di rumah terus istiqamah, cari masa. Kita tahu bahawa memang kalau kita dah kembali bekerja, sibuk memang sibuk. Tapi kita dapat juga mesej yang kata tak dapat ikut pukul 12, ikut pukul 5. Tak dapat ikut pukul 10, tak dapat ikut pukul 6. Tak dapat juga cari masa sendiri dekat YouTube tu masih ada. Jadi peluang Facebook. Itu ada dekat Facebook. Jadi ini sebagai satu nikmat Allah bagi pada waktu ini yang kita harapkan kita akan sentiasa tilawah Al-Quran. Dan mungkin kalau kita nak bercakap tentang tilawah ataupun tadarus ataupun iqra' Ustaz mungkin di situ ada istilah-istilah berbeza yang mungkin Ustaz Tarmizi ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Sahabat kita ni Ustaz, Dr. Anwar, Ustaz Fazrul, dia cakap nanti kalau ke Germany singgahlah kat rumah dia. Dia duduk dekat Nürnberg. Kawasan perkampungan, ada ladang anggur, ladang buah-buahan. Kenapa saya sebut tu sebab Dr. Anwar dah pernah sampai. Dah sampai. Dah pernah sampai dah ke Jerman. Saya tak pernah lagi. InsyaAllah lepas ni kita ajak Dr. Europe saya tak pernah sampai. Ya, insya-Allah satu hari. Ya, insya-Allah. Itu pun atas tiket Al-Quran. Ya, Ustaz pergi mengajar di sana. Dijemput untuk membacakan. Subhanallah. Subhanallah. Ustaz Ainuddin. Subhanallah. Jadi tu maksud nak sebut kita bersahabat dengan Al-Quran, dan dengan sebab Al-Quran kita ke mana-mana menyampaikan Al-Quran, dan hari ini pun kita bersama juga dengan sebab Al-Quran. Dan yang saya baca tadi surah Al-Fatihah tadi dengan lagu berzanji tu kan, sikah. Cumanya bacaan saya tadi tu saya terlalu banyak sangat burdah ataupun bunga berzanji tu. Jadi yang tu tak berapa elok sah. Kita kena kurangkan sikit burdah berzanji tu dalam bacaan Al-Quran. Jadi bolehlah nanti kita berlatih macam mana. Dan barangkali doktor ada sahabat-sahabat yang selalu bertanya, dia kata kadang-kadang tengok ustaz kalau ayat yang panjang tu separuh muka surat tu baca laju, kemudian bila ayat yang pasak kan, Ustaz Fazrul minta kami pasak, yang tu baca yang keluar urat leher apa semua tu, dia kata yang lambat tu, yang tinggi suara. Jadi mungkin ada perbezaan tu, mungkin doktor boleh kongsi dengan kami apa tu tingkatan bacaan tu kan. Seringkasnya penonton yang dikasihi Allah sekalian, kita ada 4 tingkatan bacaan. Walaupun dikhilafkan, ada kata 5, ada kata 4, ada kata 3 sahaja. Saya sebut 4 lah yang masyhur yang sebut. Saya sebut dengan bahasa yang mudah difahami. Saya tak nak beri takrif mengikut istilah, nanti susah faham. Bacaan yang paling perlahan, tingkatan yang paling perlahan disebut sebagai tahqiq. Lambat-lambat. Lambat-lambat. Paling lambat. Dan macam kita baca berlagu yang Ustaz kata keluar urat leher sebagainya, itu boleh sebagai tahqiq lah. Contoh lah kan. Contoh simple. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Itu contoh. Manakala bacaan yang paling laju pula dipanggil sebagai Al-Hadar. Al-Hadar. Hadar ni orang biasa menghafal. Hafal Quran, dia nak tasbih dengan guru dia tak boleh baca Taranum gitu. Kalau baca Taranum gitu 10 tahun tak habis dia punya hafalan. Contoh simple.
Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum. Contoh. Bahkan mungkin lebih laju. Ada yang laju lagi, ya. Kemudian di antara wama baina at-tahqiq wal hadar, itulah ada tartil dan juga tadwir. Tartil itu laju sedikit, macam biasa Ustaz Tamizi baca Fatihah tadi, itu dipanggil sebagai tartil. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum. Sesuai untuk bacaan dalam solat, untuk tadabbur dan macam dalam rancangan Quran Time. Kalau ayat panjang sesuai baca macam tu. Kan kalau kita baca tahqiq kan banyak masa diambil lah kan. Tapi kalau ayat pendek tu sesuai dibaca dengan belagu tahqiq tadi. Kalau baca laju tu nanti habis awal pula. Gitulah cara kita mengukur dia. Betul. Kan? Dan akhir tadi tadwir. Tadwir macam orang baca dalam majlis menghafaz Al-Quran sebagai contohnya. Dia taklah sangat laju, tak sangat perlahan. Dia boleh dikatakan kategori laju juga. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum. Itu contoh bacaan tadwir. Pun begitu keempat-empat bacaan ni, keempat tingkatan bacaan kelajuan ini semuanya mestilah memelihara hukum tajwid. Cumanya tahqiq tu dia lebih fokus sikit, dia lebih berhati-hati. Dan dia sesuai untuk peringkat orang yang baru mula nak belajar. Tahqiq dengan tartib terbaik. Kalau kita bagi hadar dengan tadwir untuk orang baru mula nak belajar, banyaklah nanti dia masuk lopak panggil apa, masuk terlanggar sebab belum mahir. Betul. Kan? Itu tingkatan ini memang penting sebenarnya Ustaz ya, terutama kalau katakan ahli keluarga kan, dia baca sesama sendiri. Jadi kalau ayahnya baca tadi yang tahqiq kan, ataupun ayah dia baca yang tadwir, anak dia baru kan. Jadi dia memberi kesan juga tu psikologi kepada yang ni cepat sangat pula kan. Dan lepas tu yang cepat kata lambat sangat kan. Rupanya ada ilmu dia ada cara kita menyusun perkara ini, masya-Allah. Jadi kita lihat perkara ini penting. Bercakap tadi tentang level 3 tadi apa Ustaz? Tartil. Tadwir. Kalau 3 tadwir, kalau 4 hadar. Oh, itu yang kira paling laju tu. Paling pro lah. Tapi yang dalam klip video yang daripada Bangladesh ke daripada Indonesia ada yang itu tarawih tu. Wala hadar wala tadwir wala syai'. Masya-Allah. Itu bukan ya. Maksudnya bukan sebagai contoh teladan ya yang kita kena, pasal paling tinggi sekali maksudnya keperluan menjaga tajwid ya. Masya-Allah. Bagaimana dia boleh dipelihara, maka tingkatan bacaan tu boleh diterima. Cuma jangan kita penting kita mengukur diri kita lah. Kalau setengah orang dia tak boleh ukur diri dia, macam Ustaz sebut dia. Dia baca laju, dia banyak salah. Tu dia komplain. Kenapalah saya banyak salah? Padahal dia baca kalut, orang tahu kalut gopoh. Dia slowkan sikit ikut tartil ataupun tahqiq. Bila Ustaz cakap pasal kalut tu kan, memang ada orang, bukan apa Ustaz kan, dia bukan sekadar orang yang tak biasa, orang yang biasa pun kan. Oi, dia kalau katakan orang lain check bacaan dia jadi kalut kan. Macam mana nak menguruskan Ustaz dah pengalaman sampai peringkat antarabangsa kan. Jadi bagaimana Ustaz? Yalah, punya sikit pengalaman yang ana ada. Bila kita berhadapan dengan orang ramai tu, kita tak boleh takut dengan orang. Memang susah benda cakap, memang bunyi macam senang. Bila kita berhadapan dengan beribu-ribu orang, nafas kita jadi pendek. Kita nervous, takut, salah sebagainya, lantas nafas pendek, baca jantung laju. And then baca menjadi laju. Jadi sebab tu dah kita kena ittaqullah, takut pada Allah. Bila kita baca Quran tu, kita ingat Allah Taala. Kita takut pada dia, jangan takut pada manusia. Allah Taala yang memberi pahala, yang memahati kita. Dan kita minta pada dia supaya diberi kelancaran dalam bacaan. Supaya kita baca doa lah. Ustaz Tamizi Ali selalu ajar. Nuar nak musabaqah minta doa. Walaupun saya dah banyak kali masuk musabaqah, dia bagi doa lagi. Kerana verse tu tetap ada. Allahumma allimni kaifa aqra. Doa ni tak ada lah daripada Nabi, tapi kita sendirilah, kita nak doa apa pun tak ada masalah. Maksud dia apa? Allahumma allimni, ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah padaku, ajarkanlah kepadaku macam mana aku nak baca. Jadi dia akan datang bacaan daripada hati kita tenang dan juga lapang, insya-Allah. Betul. Itu dia.
Jadi itu tips yang penting untuk menguruskan kalut ni ya, pasal dia bukan datang sekali-sekala je kan. Dan ini adalah satu perkara yang penting bagi tuan-tuan, dan itu sebabnya dalam masa yang sama kalau kita belajar dalam teori pendidikan pun Ustaz ya, sebenarnya kadang-kadang ada orang boleh jawab soalan, tapi kalau ditanya tiba-tiba pelajar ramai-ramai pensyarah tiba-tiba tanya, dia terus blank kan, tak boleh menjawab. Jadi bagi ibu ayah yang menjadi cikgu, bila minta kepada anak murid untuk membaca, kalau ada tergagap terlambat sikit itu kena meraihkan, bagi peluang dahulu. Pasal mungkin dia dah baca dah doa tadi kan, macam mana Ustaz, Allahumma alimni kaifa aqra kan, tapi dah baca kemudian cikgu tu sergah lagi aqra kan, iqra. Jadi dia terkejut lagi, dia tak berapa nak tenang pada waktu itu. Jadi itu pelajaran, dan kita teruskan pada halaman 112 ini ada satu lagi kisah tentang Habil dan Qabil ya, yang ada pada ayat 27, 28 hingga ayat 29. Kita baca bersama dengan Ustaz Dr. Anwar Hasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ini adalah kisah dua orang anak kepada Nabi Adam, iaitu Habil dan Qabil kalau mengikut pada riwayat, di mana mereka mempersembahkan korban, maka salah seorang daripada mereka berdua diterima, iaitu Habil, dan daripada yang lain Qabil tidak diterima. Qabil berkata yang tidak diterima ini, sesungguhnya aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah Maha menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Cerita tentang ada orang dapat diterima dia punya amalan dia Ustaz ya, dan satu lagi tak diterima. Rupanya Allah terima pun ada orang dengki. Ini Allah terima ni. Bukannya sekadar bos terima kan. Allah terima, dengki, dan kemudian membawa kepada pembunuhan. Tapi bila tengok pada bacaan ayat 28 ini, ada dua soalan lah saya nak tanya Ustaz ya. Yang basin ta tu. Tu dia kalau tak belajar tu rasanya dia jadi basata jadinya kan. Okey. Dan satu lagi ana tu dia ada bulat yang jarang-jarang nampak ya. Silakan Ustaz, dua tempat itu untuk diberi perhatian. Okey, baik. Jadi pada kalimah la in basalta di situ ada huruf ta dan huruf ta. Dalam keadaan normal apabila ta itu dia sukun asli maka kita perlu membacanya secara qalqalah. Lantunan. Betul. Okey. Tetapi dalam kalimah la in basalta ini dia tidak dibaca dengan secara qalqalah. Bahkan dia dibaca secara idgham naqis. Idgham naqis maksudnya sebahagian daripada sifat ta itu dimasukkan ke dalam huruf selepas dia. Iaitu sifat yang disebut sebagai qalqalah. Tetapi zat dia tidak masuk. Zat tidak masuk dan sebahagian sifat lagi kekal. Basal, sebab itu isti'la'nya ada. Basal ta. Tidak dibaca basatta,
Atau basal ta tidak dibaca dengan qalqalah. Ini jadi dibaca dengan idgham Jadi naqis. ta tu masih berbunyi ya. Ini isti'la'nya itu, tebalnya itu. Ditebalkan. Sifat tebalnya masih ada. Ingatkan pasal dia tak ada baris kat situ. Dia terus jalan dia basata je kan bukan ya. Bukan. Okey, baik. Jadi kena jaga di situ ketebalan ta masih ada dan kenipisan ta itu. Basal ta. Masya-Allah. Jangan basal ta. Atau basat ta. Kemudian kalimah ana. Kalimah ana ini ada tanda dipanggil situ, tak salah saya, sifir mustatir. Mustatir. Ke bawah dia. Ya, jadi dia menunjukkan bahawasanya alif itu sabit ketika waqaf tapi tidak sabit ketika wasal. Maksudnya begini Ustaz. Maksudnya ana itu kalau kita waqaf pada kalimah ana pada sifir mustatil ni, maka kita dibaca dia panjang. Itu maksud dia sabit ketika waqaf. Ketika waqaf alif itu berfungsi dan berfungsinya sebagai mad asli lah di situ. Tetapi ketika wasal indal wasli dia dibaca secara pendek. Jangan hiraukan alif itu. Itu dia tidak sabit ketika wasal. Jadi baca pendek. Ma ana bibasitin yadiya, contoh. Jangan baca pula ma ana bibasit, contoh. Itu salahlah segi riwayat. InsyaAllah, terima kasih. Wasal tu ketika sambung. Ketika sambung, wasal sambung. Waqaf ketika Waqaf ketika berhenti. Bukan waqaf Quran last lagi nak sebut tu bukan. Apa tu? Itu waqaf lain. Itu lain pula Itu waqaf harta. Takut yang tanya kan waqaf apa kan? Berhenti. Kalau berhenti jadi panjang lah. Jadi panjang harakat. Harakat. Kalau sambung dia tak boleh mesti panjang. Dan kalau kita tengok pun dia punya bila apa ana ni dia kalau dibaca panjang dia akhirnya dia menuju kepada di sendiri kan. Dia punya kesan ini kalau dari segi tadaburnya lah kan. Kita beri perhatian ana kan, bukan ana ini, ana dalam dialog yang sedang disampaikan bi basitin yadiya ilaika la aqtulak ya. Jadi ini adalah pelajaran kita pada hari ini ataupun minggu ini, ulang kaji tajwid, sedikit daripada tadabbur yang moga ia mengukuhkan bacaan kita pada minggu ini dan seterusnya. Kita faham sebentar tadi macam mana basin ta tadi itu bukan sekadar basata basoto bukannya, tetapi macam mana Ustaz sekali lagi? Basal Itu yang terbaik ikut pada guru kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berada di penghujung program kita pada hari ini. Moga-moga ini memberi manfaat. Kita akhiri dengan doa agar kita terus istiqamah baca, faham, amal Al-Quran kita dengan pimpinan Ustaz Dr. Anwar. Kita sebut tadi kalimah basaut tadi. Jadi sahabat-sahabat barangkali mungkin nak belajar Ustaz. Nak dalami, nak talaki, nak belajar, kita nak jemput untuk ke pusat pengajian Ustaz Dr. Anwar, Akademi Al-Quran Ar-Rayyan di Bandar Baru Bangi. Ada online tu juga Ustaz? Ada online lah sekarang ada ni. online dah. Yang musim-musim PKP ni kita tak boleh bersemuka. Dia jemput datang untuk belajar sama-sama insya-Allah. Silakan tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص وسيء الأسقام. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Anwar Hasin membacakan doa, dipimpin dan diaminkan oleh tuan-tuan yang di rumah. Inilah satu kesedaran daripada ulang kaji kita pada hari ini, terus membaca dan mengamalkan intisari daripada apa yang kita fahami, bahawa salah satunya kisah Habil dan Qabil tadi, tidak mahu berdengki bila ada lebih pada orang lain. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam
tabung gerakan Al-Quran, satu usaha di mana tuan-tuan kita membina program-program pendidikan yang kita nak sebarkan ya pada seluruh tempat, masuk ke dalam organisasi, dalam keluarga, agar nilai yang kita belajar hari ini mungkin boleh dipelbagaikan lagi selepas ini dengan sumbangan tuan-tuan, sehingga kan kita boleh sama-sama membina bangsa berasaskan kepada Al-Quran. Program ini akan berulang pada jam 5 petang, pada jam 11 malam asas ya, dan juga 6 pagi. Terima kasih diucapkan pada Dr. Anwar. Kita jumpa lagi asas ya, insya-Allah ya. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terima kasih kepada semua. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.